everybody. Welcome back. Welcome back. So right now, we are going to start our first forum for today, 10:30 session, to talk about the effectiveness of online learning. And we have our speakers are here. So welcome Puan Aniza from Private Education Division of Ministry of Education. Welcome joining us. And we have as well as Datin as well joining us. And we have Prof. Madya Nurul. Hi. So I'll hand over to you now, Amir. Baik. Terima kasih, Wendy. Thank you so much. Baik. Okey. Sebelum kita mulakan, seperti biasa, saya akan mulakan dengan slide dahulu. Tetapi seperti biasa ya. Okey. Sebelum kata-kata aluan, pastinya saya akan berikan slide dahulu. Okey. Dan di sini share. Amir. Ya, saya. Kita dah mula. Saya cuma dari segi background tu saya. Baik, untuk tukarkan background boleh tekan kita punya stop video tu, tapi tekan butang anak panah tu dan kemudian dia akan choose virtual background. Okey, saya akan mulakan dahulu sementara. Okey, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke persidangan V-Expo tahun 2021 dan bersama saya hari ini sekali lagi saya Amiruddin Yusof akan menjadi pengacara moderator anda untuk forum pagi ini. Jadi V-Expo 2021 adalah platform expo pendidikan alam maya yang pertama di Malaysia yang dihostkan oleh Persatuan Usahawan Pendidikan Swasta Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PM. Okey, melalui expo ini ibu bapa boleh menerokai pilihan-pilihan pendidikan untuk anak-anak anda yang terdapat berhampiran dengan rumah anda. Ironinya, anda masih berada di rumah anda di depan skrin, tidak kisah sama ada anda di depan laptop ataupun di depan telefon pintar anda. Dan selain itu, V-Expo juga menyediakan beberapa pengisian seperti pengucapan awam atau pembentangan dan juga forum bagi membantu ibu bapa menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran kanak-kanak dan khususnya untuk kanak-kanak di usia 2 hingga 12 tahun. Baik, kepada anda semua yang masih belum berkunjung ke V-Expo, saya mohon, saya minta, saya alu-alukan kedatangan anda untuk pergi ke V-Expo. Sila klik di pautan atau link yang akan kami sediakan di kotak bualan ataupun text box sekarang dan anda boleh mula mendaftar sekarang. Daftar adalah percuma ya untuk pengunjung dan anda boleh mengunjungi pelbagai gerai-gerai pendidikan. Dan sedikit tambahan, V-Expo juga telah menyediakan pelbagai hadiah untuk cabutan bertuah untuk anda bawa pulang. Okey, dinyatakan di situ bahawa harga untuk kesemua hadiah adalah bernilai lebih dari RM10,000 Malaysia. Dan anda hendaklah mendaftarkan diri anda sekarang ke V-Expo dan mendapatkan seberapa banyak mata yang anda perlukan dengan cara mengunjungi gerai-gerai dan melakukan sedikit action ataupun sedikit perbuatan seperti share dan like gerai-gerai yang terdapat di V-Expo. Okey, dan pastikan anda adalah orang yang bertuah kerana jika anda orang yang bertuah, anda mungkin akan membawa hadiah-hadiah yang menarik yang telah disediakan termasuk telefon pintar dan juga perkakasan dapur. Jadi sebelum saya mulakan, seperti biasa saya akan terangkan sedikit peraturan kepada pengunjung-pengunjung, tidak kira anda ada di Zoom ataupun di Facebook, tetapi kalau di Facebook saya alu-alukan sharing anda, like anda dan komen-komen anda terhadap forum pada pagi ini. Ketika pengucapan ini sedang berlangsung, ketika forum ini sedang berlangsung, saya mohon supaya semua pengunjung-pengunjung untuk memenuhi ruangan komen dengan chat-chat yang bernas dan juga idea-idea yang bagus. Kita elakkan daripada hatred, kita elakkan daripada komen-komen yang tidak elok. Dan pastikan juga anda semua memberikan soalan-soalan yang berkaitan. Kita elakkan daripada soalan-soalan yang tidak berkaitan supaya kita boleh menjalankan forum ini dengan lebih jayanya. Baik, sebelum kita mulakan, saya suka untuk memperkenalkan kepada anda semua dengan moderator, dengan kita punya panel pada hari ini. Sebelum tu saya perlu tutup dahulu
skrin saya. Baik. Saya stop share dahulu. Baik. Saya memperkenalkan kepada anda semua sebelum itu. Sebentar ya. Baik. Sebentar di sini. Okey. Sebelum itu maafkan saya ya. Sebentar. Baik. Baru saya boleh mulakan. Okey. Baik. Jadi untuk hari ini, untuk forum pada hari ini, kita memperkenalkan panel-panel kita. Baik, panel-panel kita yang terdiri daripada pelbagai bidang daripada Malaysia, okey. Iaitu yang pertama sekali, panel kita yang pertama adalah Puan Aniza Kamarul Zaman, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amiruddin. Baik, okey, kita akan teruskan sebentar lagi. Dan kemudian panel yang kedua kita adalah yang kita sayangi, iaitu Datin Nonadiah Abdullah, Timbalan Pengerusi Persatuan Pengusaha Pendidikan Swasta Malaysia ataupun PM, dan juga sebagai pengarah urusan Children Discovery House. Apa khabar Datin? Khabar baik, terima kasih Cik Amiruddin. Baik, dan juga yang pastinya panel kita yang ketiga pada hari ini adalah Profesor Madya Nurul Aliyah binti Mustafa, iaitu Timbalan Dekan City Graduate School daripada City University Malaysia. Apa khabar Prof? Khabar baik, Alhamdulillah Cik Amiruddin. Terima Baik. kasih banyak kerana menjemput saya pada pagi ini. Baik, sudah pastinya kami berbangga kerana dapat menjemput moderator, menjemput panel-panel kita pada hari ini untuk kita sama-sama sebenarnya untuk mengupas satu tajuk, iaitu tajuk yang sebenarnya bagi ramai orang yang sekarang ni ini adalah menjadi masalah yang sebenarnya dia menjadi berbahagi kepada dua pihak. Ada yang bersetuju dan ada juga tidak bersetuju. Okey. Sedangkan sebelum kita mulakan forum lagi, ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju dengan kita punya perucapan dasar, iaitu adakah online learning berkesan untuk kanak-kanak. Itu adalah tajuk kita pada hari ini. Jadi kita mohon kepada anda semua yang berada di FB Live dan juga jika anda berada di Zoom, teruskan bersama dengan kami, berikan pandangan-pandangan positif, okey? Dan kita akan mulakan sekarang. Jadi, sebelum kita mulakan, pastinya kita nak tahu dulu perkara yang paling asas sekali. Okey, mungkin anda semua perlu tahu dan juga perlu tahu daripada pihak kementerian sendiri, iaitu Puan Aniza yang daripada bahagian swasta, pendidikan swasta. Sebenarnya Puan, apa yang dimaksudkan dengan kanak-kanak sebenarnya daripada pihak kementerian? Sebenarnya Puan, silakan. Terima kasih Cik Amiruddin. Yang berusaha, yang berbahagia Datin Nonadiah Abdullah, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurul Aliyah dan semua yang berada secara live ni sekarang ya di FB Live kita. Kanak-kanak ya didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611 dan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Namun berdasarkan Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550 yang dikawal selia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kanak-kanak di bawah kawal selia KPM adalah yang berumur 4 tahun hingga 18 tahun. Di peringkat pengoperasian bahagian pendidikan swasta, pelibatan kanak-kanak dalam institusi pendidikan swasta boleh dikategorikan seperti berikut. Yang pertama, murid yang berumur 4 hingga 6 tahun, mereka mengikuti pendidikan peringkat prasekolah atau tadika swasta. Kedua, murid berumur 7 hingga 12 tahun, mereka mengikuti pendidikan rendah di sekolah swasta sama ada sekolah rendah akademik, sekolah rendah agama, sekolah ekspatriat, sekolah antarabangsa atau sekolah pendidikan khas. Dan bagi kategori ketiga iaitu murid yang berumur 13 tahun hingga 18 tahun, mereka mengikuti pendidikan menengah di sekolah swasta sama ada di sekolah menengah akademik, sekolah menengah agama, sekolah antarabangsa atau sekolah ekspatriat. Dan untuk makluman semua juga, selain itu terdapat murid yang berumur 7 hingga 18 tahun ini, mereka juga mengikuti pendidikan di Pusat Perkembangan Minda
pusat tuition mungkin, pusat bahasa atau pusat kemahiran yang menyediakan pendidikan sokongan ya. Pendidikan sokongan kepada pendidikan formal yang diikuti oleh murid-murid ini di sekolah. Ya, itu saja setakat ini. Terima kasih Encik Amiruddin. Baik. Terima kasih Puan Aniza di atas penerangan daripada sudut kementerian sendiri, daripada bahagian swasta. Terima kasih. Dan kita beralih kepada permasalahan. Okey, selepas kita tahu dasarnya apa itu kanak-kanak, siapa yang diletakkan sebagai status kanak-kanak. Jadi, seterusnya kita pergi kepada pengusaha servis itu sendiri. Yang pastinya Datin Nur Nadia mempunyai pelbagai jenis cabaran, okey, telah mengalami pelbagai jenis cabaran. Lebih-lebih lagi walaupun sebelum pandemik sudah ada cabaran, pastinya selepas itu sekarang ini dalam musim Covid, dalam musim pandemik, pastinya ada cabaran. Jadi mungkin Datin Nur Nadia sendiri ada boleh berkongsi dengan kami tentang cabaran yang sebenarnya dihadapi oleh pengusaha servis pendidikan swasta khususnya sepanjang musim COVID-19. Boleh, silakan Datin. Terima kasih. Tuan Pengerusi, Encik Amiruddin, co-presenter hari ini, Puan Aniza daripada Kementerian Pendidikan dan Dr. Alia daripada City University. Apakah cabarannya ya? Okey, pandemik COVID-19 mengubah senario cara pembelajaran dengan tiba-tiba. Bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Ya. Penutupan sekolah. Pembelajaran harus diteruskan dari rumah. Secara online learning, ya. Ini mengakibatkan kesemua dalam komuniti pelajar, guru, ibu bapa, semua terpaksa sesuaikan cara baru. Ya, kesannya berlainan atas kebolehan masing-masing. Guru ada dah yang biasa, ada yang baru pertama kalinya ya. Untuk for example peringkat prasekolah, kata umur 6 ke bawah, memanglah challenging ya untuk kita implementasikan online learning kepada anak-anak yang kecil. Dalam bahasa Inggeris kita kata we are trading in uncharted waters ya, bagi pertama kalinya. Cabarannya ialah to establish a new method secara online yang berkesan. Bukan kata secara online saja, tapi kita nak cara yang memang nampak berkesanannya ya. Cara kebiasaan di sekolah, kita ada prepared stimulating environment. Kita ada educational materials. Dan ini adalah conventional method of teaching ya. Tetapi online learning kita boleh campur juga dengan offline learning supaya dan membolehkan juga guru-guru kita menggunakan kreativiti masing-masing untuk membuat materials sendiri dari rumah, menggunakan apps yang available on the internet online for free. Dan kita juga menghasilkan activity packs yang merangkumi worksheets, gambar, video dan juga buku-buku ya. So objektif untuk menghasilkan online learning ialah yang interaktif, fun and stimulating. Secara observation atas kanak-kanak, reaction kanak-kanak, mengguna trial and error, guru-guru kita di merata-rata di Malaysia memang cuba seboleh-bolehnya untuk menghasilkan online learning yang berkesan ya untuk kanak-kanak kita. Inilah cabarannya. Mengusaha secara terusan supaya online learning sentiasa diperbaiki selalu hingga diterima dan kita boleh lihat resultnya ya. Lebih-lebih lagi kanak-kanak prasekolah.
fokus dan attention mereka adalah pendek. Sesi mungkin hanya 15 minit, tapi boleh di split kepada beberapa sesi dalam satu hari ya. Ibu bapa pula challenge-nya kita boleh lihat dua golongan. Yang satunya mungkin appreciate juga kerana mereka dapat bersama dengan guru mengajar anak-anak mereka semasa online ya. Tetapi kita juga ada satu golongan parents yang bekerja dari rumah. Jadi mereka tidak ada masa dan tidak dapat bersama anak-anak semasa online learning ini. Jadi kita dengar jugalah keluhan stres daripada setengah-setengah parents ya. Cabaran kepada kanak-kanak pula memanglah banyak. Seperti saya kata, lebih-lebih lagi kepada yang kurang daripada 6 tahun ya. Mereka terkurung di rumah, mereka tidak dapat freedom physically dan pergaulannya terhad. Ya, cabaran kepada pengasuh ini untuk terus sebolehnya memang kita adakan dia sebagai standby. Apa-apa bila masa dikehendakkan menggunakan online, kita dah bersedia. Jadi sekarang selepas berapa-berapa bulan dah kita membuat online, saya rasa semua guru-guru dah memang biasa dan tidak menjadi sukar lagi jika dikehendaki ya. Tapi challenge kepada pengusaha-pengusaha boleh saya sharekan. Ada ramai yang sekarang ni memang mengalami kesusahan ya. Sebabnya untuk membayar gaji cikgu, untuk membayar rentals ya, dan juga parents juga expect kita memberi diskaun dalam period ini. Kerana online learning ni ialah mungkin 30% saja, mungkin 50% saja daripada masa yang biasa di sekolah ya. So kita harap bersama PIAM mungkin kita juga dapat melihat bagaimana caranya orang ramai atau PIAM sendiri dapat menolong beberapa golongan educators yang dalam keadaan ini ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Datin. Okey. Untuk terima kasih di atas pandangan dan juga perkongsian tentang cabaran yang dihadapi oleh pengusaha servis. Pastinya ramai pengusaha servis sekarang ni, pengusaha servis pendidikan swasta khususnya sedang melihat dan ada juga yang bersetuju. Contohnya kita bacakan komen daripada Ivati. Ya, setuju dengan Datin Nona, not just online learning but online learning yang berkesan. Okey, dia bermaksudkan tentang sebenarnya kita bukan nakkan online learning saja, kita bukan nak pembelajaran atas talian, tapi kita nak pembelajaran atas talian tu supaya lebih berkesan kepada kanak-kanak khususnya. Dan kemudian kita ada juga daripada Lawrence Long, okay? Online learning for young children is not easy, so parents must work together with their children. Betul, okay? Ini bukan hal tentang kanak-kanak dan guru saja. Ini adalah kisah tentang kanak-kanak, guru dan ibu bapa dan semestinya dikaitkan sekali dengan masyarakat sekitar. Dan daripada Karen Chai, both parent and teachers have to work hand in hand to assist children in online learning, especially for younger kids. Seperti yang Datin katakan tadi, waktu mereka di hadapan skrin, mereka punya waktu attention mereka, waktu perhatian mereka sekejap saja. Kemudian mereka dah mula lari-lari dan kemudian dah tak duduk depan skrin lagi dah. Okey, jadi kita pergi kepada Profesor Dr. Alia, okey. Jadi kemungkinan Profesor ada pandangan daripada kesan terhadap psikologi kanak-kanak. Okey, apabila mereka mengharungi musim persekolahan yang singkat, okey, daripada bulan 1 sampai bulan 3 kemudian berhenti, okey, tutup sampai ke bulan 6, tak silap saya bulan 6, bulan 7, kemudian buka balik dan kemudian terpaksa tutup kembali dan mereka hanya ada masa yang sedikit. Jadi apa kesan psikologi terhadap kanak-kanak apabila mereka terpaksa mengharungi musim persekolahan yang singkat dan terpaksa belajar di atas talian hanya lebih kurang dalam 6 bulan sahaja? Silakan Prof.
Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Cik Amiruddin, dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Puan Aniza dan Datin Nadia, dan juga kepada pihak PM. Okey, tadi Datin Nadia dah mengulas panjang juga tentang masalah-masalah dari segi praktikalnya, macam mana ibu bapa dan pihak pengurusan taska ataupun tadika mendapat kata kesan daripada COVID-19 dan juga online learning. Jadi fokus saya pada hari ini adalah lebih kepada kesan psikologi terhadap pembelajaran kanak-kanak dalam talian semasa pandemik COVID-19. Jadi kalau sebelum saya nak tengok kepada kesan dia, kita tengok kepada teori dulu. Saya rasa dalam teori pembelajaran ni, dia banyak sebenarnya teori-teori yang kita boleh guna pakai, tapi untuk tujuan hari ini saya akan lebih fokus kepada dua teori. Teori yang senang, yang selalu diguna pakai oleh, saya rasa tak kisah sama ada kata pakar dalam kanak-kanak ke ataupun pakar dalam pembelajaran orang dewasa ke, dua teori ni sangat orang kata selalu digunakan oleh digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran. Satunya saya nak fokus adalah teori psychosocial development oleh Erik Erikson. So teori Erik Erikson ni dia menekankan tentang sosial emosi kanak-kanak. Jadi kalau sosial emosi kanak-kanak ini tidak dipenuhi, benda ni akan merebak kepada benda-benda lain. Dia akan merebak kepada kognitif, kepada fizikal dan orang kata perkembangan yang lain. Jadi walaupun kita menekankan ataupun kita menjalankan pembelajaran dalam talian, perkembangan sosial emosi tu perlu diberikan penekanan sama seperti pembelajaran biasa. Kalau kita kata tak payahlah tekankan emosi kita dalam komputer kan. Apa sangat emosi bukan nampak pun, emosi tak apa-apa kan. Tapi tidak. Emosi ni adalah perkara pokok kepada kehidupan manusia. Selain daripada makanan, perasaan perlu dijaga. Kadang-kadang dia macam parallel tau. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang kita punya physiological needs yang orang kata perlu dipenuhi. Kadang kalau lapar, perut lapar, tak boleh buat kerja juga, tak boleh nak belajar juga. Kadang kepala, orang kata perasaan tak stable, tak boleh nak buat kerja juga. Jadi sosio emosi seperti kata oleh Erik Erikson tu perlu kita jaga. Ibu bapa dan juga guru-guru perlu mengambil tahu tentang emosi kanak-kanak. Jangan main start kelas saja. Tanya dulu, adik-adik dah makan ke? Kan? Okey, sayang dah makan ke? Jangan pula masuk-masuk dan marah. Lambat pula masuk kelas ni kan? So, bagi saya, kalau belajar dalam talian ke, belajar secara fizikal ke, benda yang paling utama tu tetap sama. Kita kena jaga. Erik Erikson kata jaga perasaan. Okey, yang kedua saya nak tekankan adalah teori Maslow. Maslow ni lagilah dia menekankan tentang perasaan, yang paling penting makanan pula. Basic needs kena ditekankan. Tadi kita cakap lebih kepada perasaan. Perasaan kanak-kanak. Tanya dulu, sihat ke hari ni? Happy tak belajar ni? Suka tak? Sekali line tak betul, mak dia bising. Apa ni? Adik-adik naik atas sana adik, kakak nak belajar apa semua. So kita kata Erik Erikson dia tengok pada perasaan. Maslow tengok kepada makanan. Sekali makanan tak ada, itu tak ada, belum orang kata air tak ada, tak mandi lagi ke. Contohlah kan. Itu adalah keperluan orang kata basic manusia. Perlu dipenuhi. Jadi benda tu kita perlu tengok dulu. Barulah kita tengok kesan psikologi. Kesan psikologi ni kita kata saya akan pecahkan kepada 3. Pertamanya kita kata kesan psikologi kanak-kanak adalah bosan. Bosan dengan pembelajaran dalam talian. Kalau berdasarkan kajian yang dibuat di negara China,
the first week belajar tu kanak-kanak suka. Sebab apa? Dia macam benda baru and then dia nak jumpa kawan-kawan dia, tanya sihat ke tak, buat apa semua kan. Masuk minggu kedua dia dah boring dah. Sebab sebenarnya pembelajaran tu tidak sebenarnya tidak menarik bagi dia sebab susah kan. Kita nak banyak masalah-masalah yang menjurus kepada pembelajaran tu. Lepas tu kesan psikologi yang keduanya, kesan kanak-kanak tu terhadap persekitaran dia, terhadap keluarga dia, mak dia ni ada cukup duit tak untuk bayar kuota internet, contoh dia. Lepas tu gangguan emosi, mood dia belajar lah sebab orang kata masalah-masalah tersebut. And then kalau kita tengok kajian menunjukkan kesan negatif ni, sebenarnya kajian ni dibuat bukan kepada kanak-kanak secara spesifik, tapi kajian ni dilakukan oleh kanak-kanak di primary dan secondary. Bagi saya, kalau kajian ni kita lakukan kepada kanak-kanak yang lebih dewasa, apatah lagi kepada kanak-kanak, kesannya adalah lebih besar kan? Betul. Okey, kajian menunjukkan kesan negatif kesihatan mental remaja berdasarkan kepada kajian terhadap penggunaan pembelajaran di talian ni. 43.7 mengalami kemurungan dan 37.4 mengalami kegelisahan kerana COVID-19 telah mengganggu kehidupan mereka. Jadi saya rasa macam saya cakap tadi, jagalah dua benda tu, social emosi dan basic needs kanak-kanak. So saya insya-Allah, God willing, kita boleh mengurangkan kesan negatif terhadap kanak-kanak. Terima kasih Cik Amiruddin, itu saja. Baik, dari penerangan yang sangat-sangat berinformasi daripada Profesor Dr. Alia, kerana kita pun lihat COVID-19 ini dia tidak sahaja mengganggu-gugat kesejahteraan daripada segi kita yang dewasa ni, tapi juga kanak-kanak juga terasa. Walaupun mereka tetapi tidak terjurus ke arah masyarakat terlebih luas, tapi sebenarnya mereka juga merasai kemurungan dan juga kegelisahan. Jadi disebabkan itu, kita mungkin boleh dapatkan pandangan sebenarnya daripada pihak kerajaan sendiri, pihak kementerian, khususnya daripada bahagian swasta. Puan Aniza, adakah sebenarnya pihak kerajaan dia melihat permasalahan yang berlaku apabila pembelajaran atas talian ataupun online learning ni diterapkan dalam sistem? Sebab kita sebagai di bahagian swasta ni, pastinya kita ada juga orang kata perhubungan ke arah dengan kementerian. Jadi mungkin Puan Aniza ada juga melihat permasalahan ini. Silakan Puan. Terima kasih Encik Amiruddin. Sebelum tu mungkin saya nak tambah sedikitlah apa yang dimaklumkan oleh Datin tadi. Baik. Datin Nur Nadia berhubung dengan pembelajaran dalam talian tadi. Mungkin sebagai tambahan, pembelajaran dalam talian juga perlu disokong dengan pembelajaran secara offline dan offsite learning. Ini yang kita panggil blended learning, pembelajaran teradun, hybrid learning ya. Seperti melalui penggunaan lembaran kerja, buku teks, buku aktiviti, buku rujukan dan buku tambahan lah bagi murid. Dan pembelajaran secara dalam talian ini dari segi yang Cik Amiruddin tanya tadi, dari segi dari swasta, sudut pendidikan swasta, bahagian swasta sebenarnya. Okey. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang bagi menangani penularan COVID yang bermula pada 18 Mac ubahlah kebiasaan ataupun pembelajaran institusi pendidikan, tak terkecuali lah di institusi pendidikan swasta. Bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas, KPM ada mengeluarkan garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pelajaran semasa PKP, dan juga pihak KPM juga ada mengeluarkan manual pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sebagai rujukan kepada pentadbir sekolah, kepada guru, kepada murid, juga kepada ibu bapa
dalam melaksanakan PDP sepanjang tempoh PKP ini ya. Bagi institusi pendidikan swasta, untuk makluman semua, autonomi diberikan kepada pengurusan dalam melaksanakan pengajaran secara dalam talian mengikut tahap kesediaan dan teknologi masing-masing. So, bagi IPS ini mereka ada autonomi. Ya, bagaimanapun garis panduan dan manual pengajaran, manual pelaksanaan PDP itu memang kita berikan kepada semua IP, institusi pendidikan swasta dan juga kerajaan ya. Bagi institusi pendidikan swasta yang melaksanakan sistem pengurusan sekolah, kerana seperti kita sedia maklum, institusi pendidikan swasta ni ada yang menggunakan LMS sendiri, Learning Management System ya, yang menggunakan teknologi sepenuhnya. So keadaan luar jangka akibat pandemik ini boleh diuruskan dengan baik serta kesediaan mereka, iaitu kesediaan daripada pihak murid, guru, ibu bapa juga adalah secara optimum. Alhamdulillah. Walaupun hampir ke semua sekolah swasta melaksanakan online learning, namun terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh murid. Tu kita tak dapat sangkalkan lah, ya. Ya, dapatan. Kami ada juga membuat sedikit soal selidik. Okey, dapatan melalui focus group atau kumpulan perbincangan berfokus, focus group discussion dengan pengusaha institusi pendidikan swasta mendapati bahawa murid kurang fokus ya semasa online learning dilaksanakan, which is not surprising lah. Betul. Terutama jika melibatkan kumpulan yang besar. So ada pendekatan di mana mereka membuat dalam kumpulan-kumpulan yang kecil ya. Murid tadika pula memerlukan pemantauan ibu bapa semasa online learning dijalankan dan mereka merasakan bahawa amat sukar mengendalikannya secara kendiri. Sebab murid-murid yang umur 4 hingga 6 tahun ni mereka memang memerlukan ibu bapa mereka lah bersama-sama mereka ya untuk mengendalikan gadget mungkin. Kajian mendapati bahawa 76.1% ibu bapa bersetuju bahawa ibu bapa yang bekerja tidak dapat memantau sesi pembelajaran anak-anak. Ya. Selain itu, aspek jeri iaitu jasmani, emosi dan rohani murid atau pelajar tidak dapat diterapkan secara holistik seperti yang dihasilkan oleh falsafah pendidikan negara. Walau bagaimanapun seperti yang dimaklumkan oleh Datin dan juga oleh Dr. Alia tadi, ini adalah norma baru yang kita perlu, we have to embrace this together. Ya, mungkin tidak secara online 100% tetapi melalui blended learning tadi, pembelajaran teradun ya. Dengan mengambil kira mungkin beberapa pembelajaran secara sokongan yang boleh dilaksanakan oleh murid dengan dibantu oleh ibu bapa di rumah. Okey, itu saja daripada saya. Baik, jadi daripada Puan Aniza, jadi nampak tak sekarang ni di bahagian kementerian, di bahagian kerajaan juga mereka menyediakan autonomi okey kepada pihak-pihak swasta okey untuk menjalankan PDP masing-masing melalui online. Okey, jadi kalau daripada sudut pandang Datin Nur Nadiah sendirilah. Okey. Disebabkan kita sudah nampak yang sebenarnya memang kita dah tahu kanak-kanak memang sukar beri perhatian. Lebih kalau mereka perlukan perhatian, mereka perlukan ada ibu bapa. Tetapi kalau ada ibu bapa sekalipun, mereka masih lagi akan hilang fokus. Mereka rasakan perkara ini sebenarnya perkara yang jangkal. Okey, perkara yang dangkal, perkara yang jarang-jarang berlaku dalam hidup mereka. Okey, jadi bagaimana sebenarnya Datin melihat trend pembelajaran atas talian? Bolehkah dilaksanakan? Adakah sebenarnya sebagai pengusaha servis pendidikan Datin melihat ia sebenarnya sebagai sebenarnya mudah dilakukan? Pembelajaran di atas talian ni sebenarnya mudah atau sebenarnya ia sukar kerana tingkat pemikiran kanak-kanak ni sebenarnya dia berbeza. Jadi apa kata Datin? Terima kasih Cik Amir. Okey. Trend online learning ni saya rasa mungkin berterusan. Semua sekolah saya rasa mesti bersedia ya. Ya betul. Mesti selalu fikirkan kalau tiba-tiba dalam masa satu hari je kita kena buat online learning, kita memang bersedia ya. So untuk kata mudah tu tak mudah, sukar pun tak sukar, tapi dah bersedia lah. Jika perlu ya. Harap-harap tidaklah memakan masa yang berbulan-bulan pada tahun 2021 ya. Benar. Jadi dalam bahasa Inggeris ni kita kata kita kena ada digital readiness.
at all times, ya. So dari soalan tadi, umur berbeza, aktiviti yang sesuai pun berbezalah, ya. Contohnya macam kalau kita nak buat preparation untuk content online classes, guru-guru kenalah adapt untuk semua subjek, katakan subjek-subjek macam mathematics, English, ya, dan subjek-subjek lain. So ini akademik. Tapi selain daripada akademik, kita jangan lupa juga pasal memupuk karakter kanak-kanak dan juga fizikal, ya. Jadi saya setuju dengan komen Puan Aniza dan Dr. Alia. Kita memanglah patut embrace together, what they call a blended learning. So itu kita boleh nampaklah cara untuk masa ke depan, ya. Benar. Juga kalau ikut umur, memanglah berbeza. Kalau 3 tahun ke bawah, mungkin guru-guru sedia dengan menyanyi dulu, menari, bermain muzik, katakan dengan percussions ataupun storytelling, dan simple hands-on activity yang mungkin kita boleh beritahu parents sebelumnya. Okey, tolong sediakan barang-barang ini, mungkin dari dapur, mungkin dari living room, ya. Tapi kanak-kanak boleh gunakan barang-barangan yang dari rumah yang sedia ada, ya. Dan seperti Puan Aniza dan Dr. Alia kata tadi, kita perlukan online, offline dan juga offsite, ya. Untuk tingkatkan mutunya, kita boleh campur sama dengan activity packs, worksheets, dan juga yang senang kita nampak parents di rumah boleh ikut apa yang kita cadangkan adalah membuat art and craft di rumah, ya. Sama ada kita hantar art and craft barang-barang tu ke parents ataupun parents sendiri yang cari. Yang itu parents senang berbuat aktiviti tersebut dengan kanak-kanak mereka, dan sementara itu secara online atau selepas diorang habis, mereka pun boleh tunjuk apa effect or the complete craft material. Kedua-duanya memang ada limitations lah. Kalau kata di antara pergi sekolah dengan tak pergi sekolah, memanglah environment di sekolah lain dari di rumah, ya. Walaupun kita cuba sedaya upaya, environment di sekolah, prepared environment, equipped, ada educational materials, child size furniture, so kanak-kanak taklah merasa stress, dan cukup space-nya untuk bergaul dengan kanak-kanak lain. Dan juga materials di sekolah mungkin diatur secara orderly, dari simple kepada hard, ya. So, and juga kanak-kanak perlu freedom of movement, bukan fixed to the front of the computer or laptop or smartphone. Kanak-kanak juga perlu berkawan, perlu sentuhan. Walaupun online learning kita boleh kata tidak lagi sukar untuk implementasi, tetapi ia tidak dapat memberi pencapaian optimum learning oleh kerana hasilnya kurang. Dan seperti semua preschool educators tahu, kita memang harap mencapai a holistic way of learning to the children, ya. Jadi termasuklah academic, social, emotional, physical, creativity. So ini adalah mustahak. Dengan itu preparation mengikut age adalah mustahak, seperti yang Cik Amir tanya tadi. Baik. Jadi kita dapat lihat sebenarnya kalau daripada statement ataupun daripada pernyataan daripada Datin tadi adalah lebih kepada sebenarnya dia perlukan proses yang panjang. Proses yang panjang untuk kita, sebenarnya dia bukan halnya bukan mudah ataupun sukar, tapi sebenarnya prosesnya yang menyebabkan dan juga macam mana kita embrace, macam mana kita mengalu-alukan kedatangannya. Jadi
Di komen, di ruangan komen, saya mengalu-alukan komen anda. Contohnya seperti CY Sam, okay? Selain makanan, emosi perlu dijaga. Agree with Dr. Alia, okay? Not early education, it is education across age. Itu daripada CY Sam. Dan juga dia ada tambahan soalan. Mungkin selepas nanti Profesor Doktor boleh mengulas sedikit. Iaitu soalannya adalah Dr. Alia, sejak pembelajaran atas talian dalam tempoh PKPB atau PKP mungkin menimbulkan kesan negatif emosi kanak-kanak seperti kegelisahan dan sebagainya seperti tadi. Pada pendapat doktor, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan atau menghapuskan kesan negatif ini? Sebab pembelajaran atas talian tidak dapat dielakkan. Dan kemudian ada pula yang menambah di dalam ruangan komen seperti Kes Chai. Katanya, ya, saya setuju dengan CY Sam. Dia ingin tahu macam mana cara yang mungkin boleh mengurangkan kesan negatif ini terhadap kanak-kanak. Mungkin Prof. Alia boleh ulas sedikit sebelum kita ke soalan seterusnya. Okay, terima kasih Cik Amarudin. Saya cuba memberi jawapan yang setepat mungkin ya. Baik. Apakah langkah-langkah atau cara untuk kita mengurangkan kepada masalah-masalah yang berlaku disebabkan oleh pembelajaran di dalam talian ni? Apakah langkah-langkah? Saya rasa berbalik kepada apa yang saya cakap sebelum ni, langkah-langkah tu dia akan berkait juga dengan macam saya cakap tadi, kita kena faham perasaan kanak-kanak dan physiological needs kanak-kanak. Jadi kalau benda tu kita dah cater, insya-Allah pembelajaran akan lebih senang. Tetapi itu bukanlah orang kata itu saja bukannya langkah-langkah. Jadi langkah-langkah lain yang kita perlu tengok sebenarnya berkait dengan soalan yang ataupun topik yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, jadi kalau seperti itu, mungkin saya akan menambah lagi soalan. Di situ sebenarnya, mungkin ada kajian sebenarnya yang menunjukkan bagaimana negara luar atau negara-negara maju dari segi pendidikan yang lebih ke hadapan daripada kita, okey, daripada segi pendidikan mereka, bagaimana cara sebenarnya mereka mengharungi norma baharu, cara mengajar kanak-kanak di negara mereka. Seperti contohnya mungkin di Jepun, mungkin di negara-negara lain yang lebih membangun. Mungkin Prof. Dr. Alia ada kupasannya? Okey, terima kasih Cik Amarudin. Okey, macam saya cakap tadi, kita punya audience ada bertanya langkah-langkah untuk mengurangkan masalah-masalah berkaitan dengan pembelajaran talian. Jadi kajian yang dilakukan oleh negara-negara luar, dia lebih kurang sama dengan apa yang berlaku di Malaysia jugalah. Bagi saya benda ni dah jadi macam global kan. Jadi yang pertama kita tengok pada perasaan diorang, kepada fisiologikal diorang. And then lepas tu kita kena faham juga benda-benda lain seperti kita kata kita kena ada jadual rutin untuk kanak-kanak. Okey, jadual rutin ibu bapa sendiri, ibu bapa dan guru-guru harus bekerjasama, work hand in hand. Jadi jadual rutin tu kita kena ada masa sekolah ataupun waktu pembelajaran tu kita kena pendekkan. Kita kata attention span kanak-kanak ni pendek. Jadi kalaulah secara fizikalnya pendek masa, jangan pula online dipanjangkan. So stick kepada attention span yang sama ataupun kurangkan. Contohnya kalau 45 minit lah yang kita peruntukkan untuk kanak-kanak. Kerana itulah jangka masa orang kata kanak-kanak boleh bagi perhatian. Dan macam saya cakap, kena kurangkanlah sebab ini talian kan. Jadi dia punya fokus tu agak kurang. So lepas tu kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru, saya rasa ini kita tengok kepada faktor ibu bapa. So ibu bapa kena plan supaya untuk mengurangkan masalah-masalah di talian ni, ibu bapa perlu plan waktu untuk kelas, waktu untuk rehat, waktu untuk bergerak. Jadi pembahagian masa untuk kanak-kanak oleh ibu bapa menggunakan devices ni perlu minimal, perlu dikurangkan. Ibu bapa perlu tahu bahawasanya
kanak-kanak hanya boleh menggunakan gadget ni hanya untuk certain time, dan certain times lagi diorang perlu bergerak. Bergerak tu dalam rumah pun tak apa, naik tangga, turun tangga. So diorang mesti bergerak, tak boleh duduk je. So waktu rehat ada, waktu bergerak ada, waktu makan ada, waktu keluar ada. Maksudnya keluar tu bukan pergi shopping mall lah. Pergi kalau rumah teres pun, rumah flat ke, mesti boleh keluar. Pergi ke pagar, buka pintu, keluar masuk. So kita terpaksa lah orang kata biasakan dengan norma baru kan. Jadi itu adalah antara orang kata benda-benda yang boleh membantu kita mengurangkan masalah-masalah sebab kita memang tak ada pilihan kan. And then cara khusus yang kita kata boleh diguna pakai oleh guru-guru ataupun pengasuh di sekolah, kita kata dalam kelas tu, dalam sesi pembelajaran tu kita kena biarkan kanak-kanak ni membimbing kita. Bagi otoriti. Kalau Puan Aniza kata otoriti diberikan kepada pengusaha, sekarang kita sebagai guru pengasuh beri otoriti kepada kanak-kanak. Okey, jadi dia biasanya bila kita bagi otoriti kepada stakeholder ataupun siapa-siapa yang involved tu, kita kata okey sekarang hari ni cikgu rasa ataupun kakak rasa adik-adik semua bagi cadangan. Aktiviti apa kita nak buat? Contoh dia. So kanak-kanak ni memang for sure kalau kita bagi otoriti, seronok dia. So macam kita dekat kelas, suruh bawa beg pun dah seronok kan. Memang otoriti tu penting untuk kanak-kanak. Okey. Lepas tu kita kata sediakan alternatif yang bermakna untuk kanak-kanak. Macam Datin Noradia cakap, gunakan muzik. Yes, muzik tu memang sangat berkesan. Gunakan muzik. Maybe masa kita start kelas tu, pasanglah muzik apa-apa yang diorang suka, yang kita pun tahu kan muzik macam mana yang kanak-kanak suka. Bukannya muzik yang slow motion, muzik yang kata aktif, yang boleh menarik minat diorang, kartun ke whatever movement yang memang seronok kan. Lepas tu of course lah kita perlukan ibu bapa. Ibu bapa memang sangat diperlukan dalam pembelajaran di talian ni. Jadi nak tak nak kalau ibu bapa orang kata busy macam mana pun, at least kena slotkan masa untuk diorang tahu apa sebenarnya peranan-peranan yang mereka perlu mainkan. Sebabnya kalau tiada peranan ibu bapa, saya rasa pembelajaran dalam talian akan kurang kesannya dan banyak negatifnya daripada positif. Kalau tak ada orang kata komunikasi 2-3 hala lah, ibu bapa, sekolah dan juga kanak-kanak. Okey, muzik. Lepas tu saya rasa yang lain tu kita kata salah satu cara lagi adalah manfaatkan ahli pasukan anda. Mana ahli pasukan anda tu kalau sebagai guru-guru yang canggih, yang memang mahir dalam teknologi ni, kita jadikan sebagai orang kata yang ke depan untuk membantu guru-guru yang lain. Jadi macam-macam aktiviti kita boleh createkan untuk kanak-kanak ni. Okey, saya nak tekankan ataupun saya nak summarize kepada soalan yang kita bincangkan ni adalah Datin Nonadia dengan Puan Aniza ada cakap yang actually kita ni sebenarnya bukan online, kita bukan fokus kepada online learning tapi fokus kepada online learning yang berkualiti. And then saya akan summarizekan sebenarnya online learning ni dia perlu dibantu oleh off-site learning, offline learning, blended learning, remote learning. Jadi online learning ni hanya sebagai platform sahaja. Platform pertama. Yang off-site, offline, blended, remote tu maknanya itu sangat membantu. Macam contoh kita call kanak-kanak, kita WhatsApp ke. Sebab online learning ni macam contoh kita hari ni lah, bila online learning macam ni, banyak benda-benda yang kita tak boleh jangka kan. Betul. Jadi dia sebagai platform utama yang akan membantu kepada off-site learning. Tapi macam kita kata, kita dah mahir dah sekarang ni, blended learning, remote learning, offline learning, off-site learning. Bukan sahaja online learning. Yang lain tu banyak membantu kita sebenarnya. Okey, itu. Baik. Menjawab kepada soalan yang diberikan oleh. Saya nampak sebenarnya dia punya point tu lebih nampaknya kita dah nampak sebenarnya dia punya base-nya adalah sebenarnya is not kita dah nampak daripada perkataan
it's not about online learning. Dia bukan sebenarnya online learning sahaja yang diperlukan. Dia perlukan banyak lagi sebenarnya. Nah, dan kemudian saya pun melihat sebenarnya perkara-perkara ini terjadi di dalam koli saya sendiri, di dalam lingkungan kerja saya sendiri. Dan kita memang sepatutnya, saya melihat ada satu cadangan yang sangat cantik, iaitu selain daripada online learning, sebenarnya dia perlukan juga touch, bonding touch, which is kalau kita tak dapat nak jumpa, kita boleh juga call, kita boleh telefon kepada mereka. Okey, jadi baik, kita masih ada masa lagi ke, Wendy? Yes. Alright, thank you. Have a few more minutes, I think. Alright, thank you. Tapi okeylah, nampaknya kita sebenarnya perbincangan hari ini dia sepatutnya panjang, tetapi sebab saya pasti ramai yang tertanya-tanya sebab tajuk ini adalah tajuk yang sangat-sangat orang kata crucial untuk waktu ni. Dan saya melihat sebenarnya kita mungkin boleh pergi ke fasa penutup nampaknya sekarang ni. Saya nak tanya sebenarnya, okey, saya nak tanya sebenarnya daripada sudut sebenarnya daripada sudut pandangan kementerian sendiri. Okey, daripada Puan Aniza. Okey. Sebenarnya, okey, pada sudut pandangannya adalah adakah sebenarnya pembelajaran atas talian ni sebagai penutup ya? Adakah pembelajaran atas talian ni sebenarnya dia berkesan terhadap kanak-kanak daripada sudut pandangan kementerian khususnya okey di bahagian pendidikan swasta bagi Puan Aniza. Silakan. Terima kasih Encik Amiruddin. Tapi sebelum tu izinkan saya jugalah menyokong apa yang Dr. Alia dan Datin maklumkan tadi dari segi pembelajaran murid-murid tadi secara dalam talian. Di mana saya menyokong 100% lah di mana peranan ibu bapa, ya, peranan ibu bapa dalam memastikan kepada kelangsungan pembelajaran murid ini berlaku lah. Kerana kalau ia tidak dilihat atau tidak dipantau, mungkin akan berlaku keciciran di situ, iaitu keciciran ataupun deficit of learning, ya, keciciran dalam pembelajaran. Okey, dari segi kesan terhadap kanak-kanak dari sudut pandang kementerian, seperti yang saya sedia maklum tadi bahawa pandemik ini telah membawa kita semua ke suatu keadaan baru yang memerlukan perubahan dalam semua aspek termasuk pendidikan. Mahu atau tidak, online learning ini bukan lagi pilihan, malah menjadi suatu kemestian untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak. Namun keberkesanan online learning bukan bergantung kepada kehebatan teknologi yang disediakan oleh institusi pendidikan, ya. Walaupun suka saya maklumkan di sini contoh di institusi pendidikan swasta sendiri, mereka memang melaksanakan pelbagai platform lah, platform utama pembelajaran, dan ada juga sekolah ya yang menyediakan atau melaksanakan perhimpunan sekolah secara dalam talian. Okay, you'll be surprised. Okay. Namun, okay, so keberkesanan online learning, keberkesanan pembelajaran dalam talian ini bukan bergantung kepada kehebatan teknologi semata-mata, namun ia memerlukan kerjasama semua pihak yang terlibat, iaitu ibu bapa, mungkin kreativiti ibu bapa sendiri, kreativiti guru, ya, dan juga rakan-rakan ataupun keseluruhan warga sekolah lah di situ sendiri memerlukan kreativiti mereka untuk saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam menghasilkan bentuk pengajaran yang berkesan untuk anak-anak ini. Ya, mungkin setakat itu sajalah. Baik, terima kasih Puan Aniza. Nampaknya kita perlukan kerjasama daripada ibu bapa sendiri. Selain daripada kanak-kanak dan juga guru, kita perlukan ibu bapa juga. Jadi, untuk Datin Nur Nadiah pula, pendapat Datin Nur Nadiah sendiri. Ya, kita dah terlalu sukar di dalam pandemik ni. Sebenarnya bagi pendapat Datin, adakah pembelajaran online ini perlu diteruskan walaupun selepas habis pandemik ini? Apa pendapat Datin? Sebelum saya sebut pendapat saya, baik. Kalau kita tanyakan kepada parents-parents kita, sama juga saya rasa pendapat daripada sekolah-sekolah lain ya. Kalau kita tanya parents, jawapannya adalah tidak. Tidak, pasti. Memang online learning tak boleh replace keadaan conventional schooling ya.
Jadi sama juga pandangan daripada sekolah-sekolah dan saya sendiri juga. Tapi seperti saya kata tadi, kita mesti standby online learning ni. Kalau ada dalam masa 24 jam kita kena implement, kita sedia. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Baik, jadi kohortnya itu, modulnya itu perlu kita simpan kerana pastinya selepas ini kita dah bersedia. Jikalau andai kata switch on, okay, kita dah boleh mula gunakan online learning kembali. Jadi untuk Prof. Dr. Alia pula, soalannya mudah bagi Dr. Alia. Adakah selepas pandemik berakhir, sama seperti soalan Datin, selepas pandemik berakhir, Dr. Alia sendiri merasakan pembelajaran atas talian ni relevan ataupun boleh diteruskan? Silakan. Terima kasih Cik Amiruddin. Macam yang Datin Nona dia cakap, memang ibu bapa tak sokong, saya pun kurang bersetuju, saya ramai yang memang tak bersetuju dan saya akan tutup orang kata soalan ini dengan orang kata bagi kajian yang dibuat mengatakan 70% perkembangan sosial kanak-kanak terjejas dan 60% melibatkan perkembangan sosio-emosi. Jadi lebih daripada orang kata 50% perkembangan yang tak sihat berlaku disebabkan oleh gadget ataupun pembelajaran melalui talian. Tapi walau bagaimanapun kita terpaksa mencari alternatif yang terbaik lah kan untuk menghadapi situasi sekarang. Macam yang sebelum ni saya pun dah cakap, kita kena kurangkan waktu atau masa online learning ni dan kita lebihkan waktu untuk off-site learning, offline learning, blended learning, remote learning. Jadi kalau kita kata online learning ini 30 minit, the rest off-site learning ataupun remote learning tu kita lebihkan. Contoh dia kita bagi packets of hands-on learning activities for parents ataupun for children. Itu yang masuk kata role of parents. So bagi packet hands-on learning activities, packet yang memang full of explanation, self-explanatory. Lepas tu berhubung melalui telefon dan teks, dan lagi kita buat interactive video sessions yang brief, short and sweet. Okay. Itu saja kata akhir daripada saya. Terima kasih Cik Amiruddin. Baik. Nampaknya kebanyakan pun memang tidak bersetuju, termasuk juga yang melalui kajian juga 70%. Okay, sebenarnya merasakan pembelajaran kanak-kanak ini agak sukar dilakukan di atas talian. Okay, baiklah. Nampaknya kita berada di penghujung dari di forum kita. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian masa daripada Puan Aniza Kamaruzaman daripada Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, dan juga saya ucapkan juga terima kasih juga kepada Datin Nonadiah sebagai Timbalan Pengerusi Persatuan Pengusaha Pendidikan Swasta Malaysia dan juga sebagai on behalf sebahagian daripada Pengarah Urusan Children Discovery House, dan juga kita juga mengalu-alu dan berterima kasih di atas kesudian masa Profesor Madya Dr. Nurul Aliyah Mustafa daripada Timbalan Dekan City Graduate School City University Malaysia. Kita dah habis masa sekarang ni. Anda semua boleh teruskan komen apakah pendapat anda di ruangan komen. Pastinya ramai yang setuju dan tidak setuju. Kita semua ada pendapat masing-masing. Kita ada pendapat masing-masing, tapi yang pastinya pendapat yang perlu anda semua setuju adalah anda semua perlu untuk terus mengunjungi V-Expo pada hari ini, dan kita mengalu-alukan kedatangan anda untuk terus mendaftar ke V-Expo kerana di ruangan-ruangan Dewan Pameran kita terdapat pelbagai jenis servis pendidikan yang menarik untuk anda. Mungkin anak anda perlukannya. Jadi saya tidak ada apa-apa lagi perbincangan di sini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli panel. Kita akan jumpa anda di Dewan Pameran dan seterusnya. Terima kasih. Ini adalah V-Expo. Assalamualaikum dan salam sejahtera.